Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari kelas 4 Abu Qori ingin membincangkan tentang subtopik 3.1 iaitu struktur membran plasma. Pernah tak kawan terfikir kenapa air tidak boleh merentasi badan tetapi air boleh merentasi kulit? Jom kita terokainnya sama-sama. Baiklah, sekarang kita ingin mengenal pasti keperluan pergerakan bahan merentasi membran plasma. Antaranya ialah sel hidup memerlukan bahan-bahan dari persekitaran luar untuk menjalankan proses hidup. Kemudian, proses metabolisme dalam sel menghasilkan bahan buangan yang perlu disingkirkan daripada sel. Akhir sekali, sel harus membenarkan sesetengah bahan masuk dan keluar daripada sel untuk memerlukan proses kehidupan. Selepas itu, kita semua telah mempelajari bahawa setiap sel diseliputi oleh satu membran plasma yang nipis yang memisahkan sel daripada persekitarannya. Menurut model mozaik bendalih, molekul protein terapung dalam dui lapisan fosfolipid membentuk satu corak mozaik yang sentiasa berubah-ubah. Contoh struktur membran plasma ialah dui lapisan fosfolipid, protein liang, protein pembawa, kolesterol, glikoprotein dan glikolipid. Tahukah kawan-kawan bahawa fosfolipid terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian kepala dan ekor. Bahagian kepala berkutub yang bersifat hidrofilik iaitu tertarik kepada air, menghala ke arah bendalih luar sel. Manakala ekor tidak berkutub yang bersifat hidrofobik iaitu tidak tertarik kepada air, menghadap antara satu sama lain. Baiklah kawan-kawan, mari kita buat sedikit analogi dengan mengibaratkan air ini sebagai karomah muda seperti sifat taubat, ikhlas, syukur, sabar dan redha. Ana ingin mengajak kawan-kawan supaya menjadi bahagian kepala berkutub fosfolipid yang sifatnya tertarik kepada kebaikan serta tidak mengikuti sifat bahagian ekor tidak berkutub yang tidak mendekati kebaikan. InsyaAllah. Terdapat dua jenis protein dalam membran plasma, iaitu protein liang dan protein pembawa. Protein liang ialah molekul protein yang mempunyai liang dan tersusun, manakala protein pembawa ialah molekul protein yang berfungsi sebagai pembawa. Akhir sekali ialah sifat ketelapan membran plasma. Sifat ketelapan membran plasma ini terbahagi kepada tiga, iaitu telap, tidak telap dan telap memilih. Maksud telap ialah keupayaan bahan bergerak merentasinya secara bebas. Manakala tidak telap pula ialah bahan tidak berupaya merentasinya. Terakhir ialah telap memilih. Telap memilih ni bermaksud hanya membenarkan pergerakan bebas sesetengah bahan merentasinya. Hai, Ismi Danish Basil dari kelas 4 Qori akan sambung persembahan subtopik 3.2 iaitu konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma. Baiklah, kita akan masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi ketelapan membran plasma. Ketelapan bermaksud kebolehan suatu objek untuk bergerak merentasi membran plasma. Antara faktor-faktornya ialah saiz molekul, kekutuban molekul dan cas ion.
Kita akan mengenali ciri-ciri bahan yang bergerak merentasi membran plasma yang terbagi pada 3, iaitu molekul tidak berkutub, molekul kecil dan ion serta molekul besar. Contoh bahan untuk molekul tidak berkutub ialah isi lemak, gliserol, vitamin lalu lemak A, D, E, K dan sebahagian steroid. Contoh bahan untuk molekul kecil dan ion ialah molekul berkutub seperti air, molekul tidak berkutub seperti gas oksigen dan gas karbon dioksida, dan ion natrium, kalium, magnesium dan kalsium. Contoh bahan untuk molekul besar ialah glukosa dan asam amino. Pergerakan bahan merentasi membran plasma berlaku melalui pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Bertitik tolak daripada itu, kita akan belajar mengenai pengangkutan pasif. Apakah itu pengangkutan pasif? Pengangkutan pasif ialah pergerakan bahan menuruni kecenderungan kepekatan dan tidak memerlukan tenaga. Contoh pengangkutan pasif ialah resapan ringkas, resapan berbantu dan osmosis. Terbaik, ayo kita capahkan lensa perbincangan kita mengenai resapan ringkas. Apakah itu resapan ringkas? Resapan ringkas ialah pergerakan molekul atau ion dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah sehingga mencapai keseimbangan dinamik. Contoh bahan iaitu molekul larut lipid seperti asid lemak dan gliserol. Kemudian oksigen, karbon dioksida meresap melalui membran plasma. Selepas itu, kita akan mempelajari tentang osmosis. Osmosis ialah pergerakan bersih molekul air dari kawasan keupayaan air tinggi atau kepekatan bahan terlarut yang rendah ke kawasan keupayaan air yang rendah ataupun kepekatan bahan terlarut yang tinggi merentasi membran telak memilih sehingga keseimbangan dinamik tercapai. Terus sekali ialah resapan berbantu. Resapan berbantu merupakan pergerakan ion atau molekul bersaiz besar seperti asid amino dan glukosa merentasi membran plasma dengan bantuan protein pengangkut seperti protein pembawa atau protein liang sehingga mencapai keseimbangan dinamik. Protein liang hanya membenarkan ion tertentu melaluinya, manakala protein pembawa mempunyai tapak spesifik yang hanya bergabung dengan molekul tertentu saja. Mari kita lihat bagaimana proses pergerakan molekul glukosa secara resapan berbantu. Mula-mula kepekatan glukosa di luar sel lebih tinggi daripada sitoplasma. Kemudian glukosa bergabung dengan tapak spesifik pada protein pembawa. Selepas itu protein pembawa berubah bentuk untuk membolehkan glukosa melaluinya. Akhir sekali protein pembawa kembali ke bentuk asal dan bersedia mengangkut molekul lain. Seterusnya, mari kita lebarkan lensa perbincangan kita dengan mempelajari ciri-ciri pengangkutan aktif. Antaranya ialah pengangkutan aktif membawa bahan menentang kecenderungan kepekatan dan memerlukan tenaga daripada molekul ATP. Pengangkutan aktif juga mengakibatkan pengumpulan dan pingkiran molekul atau ion dalam sel serta memerlukan protein pembawa spesifik yang mempunyai tapak spesifik. Protein pembawa yang terlibat dalam pengangkutan aktif juga dikenali sebagai PAM. Saran idea yang seterusnya ialah mekanisme pump natrium kalium. Mula-mula air natrium gabung dengan protein pembawa. Kemudian molekul ATP terurai kepada ADP dan P. Pulang fosfat akan terikat kepada protein pembawa. Ikatan fosfat ni dibantu dan membekalkan tenaga dan berubah bentuk protein pembawa, lalu ion natrium diangkut melalui protein pembawa ke luar sel. Jadinya ion kalium dari luar sel bergabung pula dengan protein pembawa ni. Jadi kumpulan fosfat akan meninggalkan protein pembawa. Jadi bila kumpulan fosfat dah tinggalkan protein pembawa akan kembali ke bentuk asal. Kemudian ion kalium dapat diangkut ke dalam sel. Samping itu terdapat satu lagi pump, iaitu pump proton. Seperti yang korang lihat, di bahagian sitoplasma mempunyai kepekatan ion hidrogen rendah. Jadi pH tinggi dia adalah alkali. Tetapi dari luar sel mempunyai kepekatan ion hidrogen tinggi. Jadi pH rendah ialah berasid. Maka tenaga daripada ATP membolehkan ion hidrogen diangkut melalui protein pembawa keluar sel. Hal ini menyebabkan pengumpulan ion hidrogen dan penghasilan asid dalam rongga perut. Sebelum panel diskusi melaburkan noktahnya, mari kita pelajari perkara yang sangat penting, iaitu perbandingan antara pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Antara persamaannya ialah kedua-dua mengangkut bahan merentasi membran dan berlaku melalui membran telak membelah. Perbezaannya pula, pengangkutan pasif tidak memerlukan tenaga tetapi pengangkutan aktif memerlukan tenaga. Pengangkutan pasif pula berlaku mengikut kecenderungan kepekatan tetapi pengangkutan aktif berlaku menentang kecenderungan kepekatan. Akhir sekali, pengangkutan pasif berlaku sehingga mencapai keseimbangan dinamik tetapi pengangkutan aktif berlaku pengumpulan dan pengkiran molekul atau nampaknya kita sudah tiba di penghujung rancangan. Semoga ilmu ini bermanfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.